Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa usalli wa usallim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada malam ni kita akan membacakan kitab Mukhtasar Riyadhis Salihin pada bab yang baru, iaitu haji, adab bermusafir dan doa musafir. Berkebetulan kita akan masuk bulan Zulhijjah dan sekarang pun dah banyak sahabat-sahabat kita yang berangkat sebagai tetamu Allah, haji ke Baitullah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Kitabul Hajj. Qaluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji, iaitu bagi sesiapa yang mampu sampai ke Baitullah. Sesiapa yang mengingkari kewajipan ibadah haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, iaitu tidak memerlukan sesuatu daripada sekalian makhluk. Baik. Surah Ali Imran ayat 97. Kita lihat pada ayat ini Allah Ta'ala menyatakan walillahi 'alan nas. Walillahi 'alan nas, menunjukkan bahawa ibadah haji itu adalah dilakukan semata-mata kerana Allah. Lillah itu seperti mana li ta'lil. Haji itu dikerjakan kerana memenuhi atau menuruti perintah Allah. 'Alan nas, iaitu menunjukkan kewajipan. Haji itu diwajibkan ke atas manusia. Dan Allah Ta'ala menyebutkan ibadah haji itu dia ada syarat, seperti mana disebut dalam ayat ini, man istata'a ilaihi sabila. Seperti juga dalam hadis menyebut tentang istita'ah. Istita'ah makna kemampuan. Dan kemampuan ni ada banyak huraian dia. Ada dua, paling kurang dua. Pertama, kemampuan dari segi harta. Harta makna termasuk belanja. Belanja pergi, belanja balik, dan belanja orang-orang yang berada dalam tanggungannya yang ditinggalkan. Nafkah kepada keluarga. Cukup ni? Cukup. Ada satu tuntutan istita'ah yang dipenuhi, iaitu harta. Yang kedua, kesihatan atau kudrat, kekuatan. Kesihatan tubuh badan dan kekuatan tubuh badan untuk melaksanakan ibadah haji. Sebab itu para ulama menyatakan bahawa haji itu dia menghimpunkan ibadah maliyah dan ibadah badaniyah.
Ada ibadat yang kita hanya melakukan dengan harta, seperti zakat. Zakat ni tuan-tuan, kita cukup duit atau emas, perak, atau kita ada cukup binatang ternakan, ataupun hasil tanam-tanaman daripada dipanggil makanan asasi penduduk setempat, ya, min qutil balad, ada kiraan zakat dia, yang itu dikira harta, ya. Ada emas, ada simpan perak, ada harta dari segi apa, binatang-binatang ternakan, ya, ada harta dari segi apa tadi, tanam-tanaman, ada harta dari segi perniagaan, yang tu dipanggil ibadah maliyah, ibadat yang dilakukan dengan menggunakan harta. Kemudian dia ada ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan dengan kemampuan tubuh badan, umpamanya solat, ya. Solat tak pakai duit. Tuan-tuan jangan katalah nak pergi masjid, naik kereta, naik motor, isi minyak, itu cerita lain lah. Tercerita ibadah solat itu saja, dia adalah ibadah badaniyah, ibadat yang dilakukan dengan anggota tubuh badan. Adanya qiyam, adanya rukuk, adanya sujud, ya. Kemudian ibadah badaniyah umpamanya berjihad, peperangan, itu pun dengan kekuatan tubuh badan. Ibadah haji ni dihimpun dua-dua, harta pun perlu ada, badan pun perlu sihat, perlu kuat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya dengar radio baru ni, radio IKIM FM, seorang profesor yang dijemput daripada Universiti Malaya, membincangkan tentang muzakarah kebangsaan bagi hal lewat Islam. Dalam setahun dua ni kan kita berada dalam situasi pandemik, seluruh dunia berdepan dengan penularan wabak penyakit COVID-19. Jadi istitaah ni dia dah mencakupi banyak aspek lain lagi. Apa dia? Ikut satu, pertama sekali yang negara Arab Saudi tetapkan sebagai negara tuan rumah yang menjaga haramain. Dia jaga maknanya visa, kota dihadkan. Jadi itu satu benda dari pihak dia. Di pihak negara kita pun sama. Contohnya sekarang ni disyaratkan mesti mengambil vaksin, kan? Dia ada pula jenis pula, kalau Sinovac yang ambil 2 dos kena tambah booster. Kalau yang ambil jenis Pfizer atau tu, dia kata dua dos sudah cukup. Jadi ini istitaah dalam perbahasan yang barulah, kena ada ambil vaksin. Apa lagi dia sebut? Yang terbaru sekarang ni kan dia tak benarkan atas daripada 65 tahun tak boleh. So kalau orang dah 67 tahun, 68 tahun, 70 tahun masih tak pergi haji, kita anggap istitaah itu dah tak ada, dah gugur. Jadi apa nak buat? Terpaksalah buat badal haji. Upah orang buat, ataupun anak kita atau siapa yang kita percaya yang telah mengerjakan haji sekali untuk dirinya, dia buat untuk kita. Nak buat macam mana? Itu antara syarat baru, yang saya dipahamkan lagi. Tak boleh lagi dah yang kursi roda apa semua, dah tak boleh dah. Yang tu dua dah kena tolak, dia tak benarkan. Jadi tuan-tuan, ini perkara-perkara baru yang kita kata mempengaruhi makna
Man istata'a ilaihi sabila. Ya. Jadi kita tak boleh katalah ini semua perancangan Dajjal lah. Nanti siapa ni yang jaga Masjidil Haram nanti Allah Ta'ala laknat di akhirat tu. Kita bukan kerja kita lah, ya. Yang pastinya ada penularan wabak penyakit. Sekarang dalam tempoh kita tengah rehabilitasi pemulihan lah, tengah fasa pemulihan. Lepas tu kuota dihadkan. Ada setengah-setengah negara memang tak dibenarkan masuk. Jadi ianya mempengaruhi keadaan seseorang itu untuk dia melayakkan diri mengerjakan haji ataupun tidak. Kalau dulu kita bincang tu je, cukup harta, belanja, pergi balik, ya. Pada waktu keluarga di rumah yang bawa tanggungannya pun ada harta untuk ditinggalkan. Lepas tu dia pun sihat tu, silakan. Asalkan dia boleh sampai ke Baitullah untuk mengerjakan ibadah haji, maka haji difardukan ke atasnya. Sehingga kata para ulama, kalau dia dah sampai ke tahap mampu masih tak pergi haji, lalu dia mati, dia berdosa, bahkan berdosa besar. Ya, dia dah mampu, dia tak pergi, dia berdosa besar. Tapi kalau hari ni tuan-tuan, saya ingat banyak faktor-faktor lain lah. Kalau dia dah mampu pergi pun dia terhalang. Kenapa? Dia tak ambil vaksin. Puas dah kita beritahu dia vaksin ni untuk apa, dia tak tahu ini semua. Saya tak pakai vaksin, saya tak nak. So dia sendiri ragu tentang maknanya fungsi vaksin itu untuk mencegah penyakit, wabak, jangkitan. Dia ragu, dan keraguannya itu dibina dengan maklumat yang bagi dia tepat. Ya, mungkin dia tengok orang mati ke, ada orang ambil booster yang penyakit. Yalah macam wallahu alam kan. Saya kalau sebelum ni saya cakap vaksin ni memang kita ambil apa yang berlaku secara statistik. Kes-kes yang ada, dia yang tidak mudarat lagi banyak, ya. Yang mencegah daripada orang kena jangkitan lebih banyak daripada kes-kes kesan sampingan. Tapi orang ni dia kata tak, saya memang tak percaya. Ayah saya kena ambil vaksin, jadi cacat. Ayah saya ni, jiran saya mati. Contohlah, dia dah bina keyakinannya atas itu. Maka saya berpendapat itu pun antara perkara yang menggugurkan istita'ah dia. Sebab kerajaan Arab Saudi mensyaratkan kena ada vaksin. Okey. Wa man kafara, sesiapa yang kufur. Tetapi kita lihat makna kufur sini makna mengingkari kewajipan haji. Ya. Sesiapa yang mengingkari kewajipan haji, ya, fa innallaha ghani, sesungguhnya Allah Maha Kaya. Kalau kita ikutkan siapa yang mengingkari salah satu daripada rukun-rukun Islam, ya, macam solat, apa hukum dia? Solat itu wajib. Satu orang ni dia tak solat sebab dia kata solat tak wajib. Man ankara ma ulima min ad-din bid-darurah faqad kafara. Siapa yang mengingkari salah satu daripada perkara-perkara yang diketahui, ya, secara umum, bid-darurah, seorang muslim dia tahu solat tu wajib, ya, dalilnya tak perlu dibahas dah, kewajipan solat ni, ya, kewajipan puasa, kewajipan zakat, haramnya arak, haramnya judi, itu semua benda yang dipanggil maklum minad-din bid-darurah. Faqad kafar, orang ni kafir, terkeluar daripada Islam. Jadi kalau dia tak pergi haji, macam saya sebut tadi, dia dah mampu dah apa semua, dia saja tak nak pergi, dia berdosa besar. Tapi Allah kata wa man kafar,
Di sini dengan maksud dia mengingkari kewajipan haji, maka hukumnya dia terkeluar daripada Islam. Sebab haji ni rukun Islam. Dan kita dah jelas dulu dalam hadis riwayat Muslim, kan? Dia adalah rukunun min arkanil Islam. Baik. Orang yang enggan mengerjakan ibadah haji kerana mengingkari perintah Allah, Allah beritahu dia ghani. Fa innallaha ghani, sesungguhnya Allah Maha Kaya. Dia tidak perlukan ibadat kita, dia tak perlukan ketaatan kita. Kita melakukan ketaatan untuk manfaat diri kita sendiri, untuk mendapat kerahmatan, untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. Dengan itu kita diberikan balasan syurga, ya, Allah redha pada kita. Tapi kalau manusia itu tidak taat, Allah tidak rugi apa-apa pun. Itu makna dia. Fa innallaha ghani 'anil 'alamin. Allah tidak perlu, tidak berhajat, ya, daripada sekalian alam atau sekalian makhluk. Sebab itu sesiapa yang kufur dan sesiapa yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, dia tanggung akibatnya. Allah tidak rugi apa-apa. Baik, itu ayat Quran yang berkaitan dengan haji. Kita lihat pula hadis-hadis, ya, yang berkaitan. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal, qala imanu billah wa rasulihi, qila thumma madha, qala al-jihadu fi sabilillah, qila thumma madha, qala al-hajj mabrur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW ditanya, ya, su'ilan Nabi menunjukkan baginda ditanya oleh seseorang, tetapi yang orang yang tanya tu tak disebut nama siapa. Dia tanya apa? Dia tanya Nabi SAW, apakah amalan yang afdal, yang lebih baik? Afdal ni tuan-tuan kalimah yang membawa maksud dalam banyak amalan-amalan yang kita buat dapat fadilat, mana yang paling lebih, yang paling utama. Sebab itu bila kita faham perkataan afdal, dia tidak menafikan adanya amalan-amalan lain yang juga bagus, yang juga ada kelebihan. Bila sebut afdal ni, mana dia dipanggil isim tafdil, ya, kita lebih kat situ. Dia lebih baik, dia lebih utama, di samping ada amalan-amalan lain yang banyak yang juga ada fadilat. Jadi dalam Islam ini, apa dia amalan yang paling utama? Macam itulah terjemah dia, yang paling utama. Jawab Nabi SAW, imanum billah, beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Yang pertama sekali dalam Islam ni tuan-tuan, yang menjadi hitungan kita pada hari akhirat adalah keimanan kepada Allah dan Rasul. Apa pun amalan kita buat, kalau benda ni tak ada, ya, maka ibadah kita tu sia-sia, amalan kita tu sia-sia. Yang itulah terungkap dalam dua kalimah syahadah. Apa yang kita sebut dalam dua kalimah syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya itu yang mula-mula, beriman kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang itu bahagian yang kedua tadi, beriman dengan Rasulnya. Qila thumma madha, lalu ditanya Nabi kepada Nabi SAW, lepas tu apa? Mana dah beriman kepada Allah dan Rasul, apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah. Baginda SAW menjawab, jihad pada jalan Allah. Secara umumnya jihad fi sabilillah ini merujuk kepada qital, peperangan.
Tetapi para ulama, walaupun hadis yang banyak menjelaskan jihad itu dengan makna qital, makna peperangan, tidak menolak juga hadis-hadis dan juga ayat-ayat Quran yang umumnya merujuk kepada perbuatan, ya, usaha meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Daripada perkataan jahada yujahidu jihadan, ya, maksud dia bersungguh-sungguh, bazalut taqah, memerah segala kekuatan, ya, bazalut taqah, mengerah segala kudrat, keringat, kekuatan, kemampuan, li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulia, supaya kalimah Allah menjadi tinggi. Sebab itu kalau lihatkan perbahasan ulama, antaranya Ibnu Qayyim rahmatullah alaih menyatakan dia ada 13 peringkat jihad. Saya pernah mengajar sini dulu kan, kitab Fiqhul Jihad, kalau tuan-tuan masih ingat. Bermula dengan apa? Bermula dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni jihad. Sebab tak semua orang nak duduk mengaji ni. Tak semua orang minat menuntut ilmu. Kadang orang ni dia suka dengar ceramah. Ceramah yang sekali-sekala lah. Cuba kalau kita buat ceramah Maulidur Rasul, ceramah Isra' Mi'raj, dia dah dengar banyak kali dah. Tapi malam tu kita buat ceramah kan ramai kan. Tapi kita mengaji, buka kitab macam ni, ialah macam yang tuan-tuan yang ramai ni lah. Ustaz-ustaz lain pun mungkin lebih kurang tu je. Jadi jihad ini adalah usaha bersungguh-sungguh seseorang itu untuk membasmi atau menghilangkan apa dia panggil kejahilan diri. Yang ni susah, yang ni lambat. Orang nak cepat, orang nak benda cepat, belajar ni lambat. Berapa tahun dah kita ni? Saya balik Jordan, kita mula baca kitab ni 2017, 18, 19, 20, 21, 5 tahun dah. Ialah sebab sebulan sekali kan. Kita baru separuh kitab dah. Separuh kitab. Ialah kalau nak cepat hari-hari lah. Kita mengaji sebulan sekali macam ni lah. Tapi maksudnya proses menuntut ilmu ni lama dan tak habis. Tak habis. Kita akan terus belajar. Ini adalah jihad yang mula-mula. Kemudian apa jihad berikutnya? Mengamalkan ilmu. Itu pun jihad. Banyak mana orang yang ada ilmu dia tak beramal. Lepas tu dia dah beramal, dia menyampaikan pada orang, dia mengajar orang. Paling kurang keluarga sendiri pun memerlukan bazalut taqah, kekuatan. Dia perlu usaha. Lepas tu dia adalah jihad menentang perkara mungkar, jihad menentang syaitan, jihad menentang semua. Dia ada peringkat sampai paling tinggi adalah peperangan. Ya, wazirwatus sanamil jihad, maknanya peringkat paling tinggi sekali jihad itu adalah berperang menentang musuh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang kedua. Tadi beriman pada Allah dan beriman pada Allah dan Rasul. Jadi amalan yang paling afdal lagi kedua adalah jihad pada jalan Allah. Bukan semata-mata peperangan, termasuklah kita tadi menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, lepas tu berdakwah, menyampaikan pada orang apa semua adalah jihad. Kemudian qila thumma madza, selepas tu apa lagi? Qala hajjun mabrur. Kata Nabi SAW, haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang kalau tuan-tuan faham makna bir makna kebajikan. Mabrur maknanya orang-orang yang melakukan haji itu mendapat kebajikan di sisi Allah Ta'ala. Birrun ismun li jami'il khairat. Semua perkara-perkara kebaikan terangkum pada satu perkataan dipanggil bir.
Orang yang melakukan perbuatan kebajikan, kebaikan ni dipanggil abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Ada doa tu dalam Quran. Matikanlah kami wahai Tuhan bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Maknanya kita ni hidup tuan-tuan, cuba buat baik, cuba buat baik, cuba beramal soleh. Tapi kita ni kadang buat dosa juga. Buat dosa, istighfar, taubat. Kita usaha tuan-tuan macam ni sampai kita hujung hayat. Wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan, matikan kami bersama orang-orang yang buat baik. Sebab itulah tuan-tuan, orang kata buat haji ni yang kemuncak, dia rukun Islam yang kelima kan. Bila kita dah pergi haji, kita laksanakan semua rukun-rukunnya, ya, adab-adabnya, lalu kita selesai ibadah haji itu, kita dapat haji yang mabrur. Maknanya kita diberi kebaktian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Dan dia ada sebut kayaumin waladathu ummuh. Nanti kita masuk hadis tu. Siapa yang dapat haji mabrur ni, dosa-dosanya dihapuskan seperti hari dia dilahirkan oleh ibu dia. Sebab tu orang yang dapat haji mabrur ni, dia minta apa? Dia mati dalam keadaan macam itulah. Dia tak nak lagi buat dosa. Tanda je, bila dia balik ke tanah air, dia balik ke negara dia, dia tak buat lagi dah benda-benda yang sebelum-sebelum tu dia buat. Nak tahu haji mabrur atau tidak? Kalau dia perangai macam tu juga, macam sebelum pergi haji macam tu, balik haji pun macam tu juga, ya, itu tanda tidak mabrur lah. Orang yang mendapat haji mabrur, ya, ibadahnya makin baik, ya, ketaatannya bertambah. Seolah orang macam ni tuan-tuan, dia dah sedia nak mati dah. Dia sedia nak mati. Bila-bila masa Allah ambil nyawa dia, dia ready dah. Okey. Jadi hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim menunjukkan bahawa haji ni besar kedudukannya dalam Islam. Dia termasuk dalam afdalul a'mal fil Islam. Amalan yang paling afdal dalam Islam. Semacam saya sebut tadi, bukan makna puasa tak penting, zakat tak penting, bukan. Kita bincang tentang afdal. Sebab laki-laki yang bertanya tadi bertanya tentang ayyul a'mali afdal. Okey. Kita pergi pada hadis yang berikutnya. Rawa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ya ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Khatabana, bukan khatabana, khatabana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami. Kalau kita tuan-tuan bila sebut khutbah ni, kita faham khutbah Jumaat sahaja kan. Khutbah Jumaat, khutbah raya, itu kan. Sebenarnya dalam bahasa Arab, khutbah ni maknanya menyampaikan sesuatu. Ya, ada khitab, ada orang yang ditujukan percakapan. Walaupun tak perlu ramai, ada seorang dua pun dipanggil khutbah juga. Sama ada sa'adal mimbar amla, sama ada naik atas mimbar atau tak, dipanggil khutbah juga. Sebab tu kalau kita lihatlah hadis-hadis, kadang-kadang khutbah itu bermaksud khutbah Jumaat. Kadang-kadang Nabi SAW khutbah bermakna Nabi sedang mengajar. Macam hadis riwayat Bukhari yang mana Nabi SAW tengah disebut dalam tu berkhutbah, tiba-tiba ada orang tanya soalan. Yang itu bukan khutbah Jumaat. Yang itu khutbah dengan makna baginda sedang menyampaikan preaching. Khutbah tu mana preach, ya, sedang mengajar atau sedang
Khutbah juga dengan makna berpidato. Sedang menyampaikan ajaran, ya. Apa Nabi cakap? Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ke atas kamu mengerjakan haji, maka berhajilah. Jadi besar kemungkinan hadis ini adalah pada hujung-hujung hayat Nabi SAW. Sebelum tu haji belum difardukan, ya. Kalau tak silap saya, dia seiring dengan turunnya ayat tadilah, walillahi 'alan nasi hajjul bait, surah Ali Imran ayat 97 ni. Diturun hujung-hujung hayat Nabi SAW, dan hadis ni pun seiring dengan turunnya ayat ni. Jadi Nabi beritahu ke orang ramai, Allah telah mewajibkan kepada kamu ibadah haji, maka hendaklah kamu mengerjakan haji. Fahujju merujukkan kepada fardu ain, ya. Hukum mengerjakan haji adalah fardu ain, tiap-tiap orang kena buat. Tapi dia ada syarat, liman istata'a ilaihi sabila, ya. Orang nak pergi haji ni dia kena cukup syarat, ya, kemampuan yang kita bincang di awal tadilah. Okey. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga disebutkan rukun Islam antaranya ialah menunaikan haji. Yang ini hadis yang awal dululah, berapa tahun dulu saya tak ingat kita baca. Hadis yang berkata bunyal Islamu ala khams, dibina Islam atas 5 perkara, dan disebut salah satunya haji, kan. Okey, tak perlu kita ulang lah. Kita pergi pada hadis yang berikutnya. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Hadis, ya, sahih. Juga hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, kata dia, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mengerjakan haji dengan tidak berbuat atau berkata yang tak baik, kalau ikutkan walam yarfuth di sini, baca ayat Quran, fala rafatha, siapa yang telah niat haji, yang telah berihram, maka janganlah melakukan rafath. Dia terjemah kata jangan berkata yang tak baik. Tu kata kalau kita beli buku-buku macam ni, buku agama yang terjemahan kita baca sendiri, saya ingat tak sampai maksud ni. Apa makna rafath? Rafath itu bercakap perkara muqaddimah kepada persetubuhan. Macam kita cakap pada isteri kita, jom tidur sekali. Lepas tu kita sebutlah benda-benda yang menaikkan nafsu. Takkan saya nak bagi contoh, kan? Tuan-tuan fikir sendirilah. Apa benda yang tuan-tuan cakap dengan isteri tuan-tuan, ucapan-ucapan yang dia kata tak baik, tapi suami isteri boleh. Mungkin percakapan itu berbentuk lucah, tetapi dengan isteri halal. Kita kata kat dia, ya abang geram lah, kan? Benda macam tu dikira macam kata-kata ni lah, kan? Macam mana saya nak explain, tuan-tuan faham, kan? Jadi siapa yang pergi haji dilarang melakukan rafath, fala rafatha. Sebab itu tabung haji pun dia asing, kan, jemaah lelaki perempuan, kan, walaupun suami isteri asing, kan. Lepas tu baru ni, kan. Kalau yang furada macam mana, yang VIP ni boleh ke dengan isteri? Sebab ada mutawif haji selalu cerita kat saya, kadang-kadang Allah ujilah pasangan suami isteri yang pergi haji ni, dia punya time ihram tu punya dia nak sangat, tak tahu. Itu yang kata sana ada bilik berkat, kan. Haji gelak, kan. Jadi maknanya kita ni daripada banyak hari kita halal melakukan persetubuhan dengan isteri kita, time tu je Allah kata fala rafath wala fusuq, tidak boleh bersetubuh dengan isteri walaupun halal, tak boleh melakukan perkara fasik, kan, dalam Quran. Jadi rafatha wala yarfus kat sini dengan makna tidak bersetubuh. Kalau kita baca terjemahan saja,
tidak bercakap perkara yang tak baik. Tak sampai. Wala yafsuq, tidak melakukan perkara yang fasik. Ni semua fahamlah. Perkara fasik, perkara dosa kita kena tinggal jauh, lepas. Bila pergi haji tinggal semua. Sebab tu kalau dia balik pada haji, dia dah buat haji, dia balik macam tu perangai juga, tidaklah mendapat mabrur, haji yang mabrur. Ada seorang mutawif saya cerita pada saya, dia ingatkan jemaah haji tentang rokok. Yalah, banyak waktu berlapang kadang-kadang dekat masa kat Mina tu kan, ada orang duduk isap rokok. Dia tegur satu jemaah ni orang kenamaan lah, bukan orang kenamaan, orang kaya lah barangkali, VIP ke apa. Dia tengah minum teh, dia isap rokok sambil minum air panas, air teh. Dia curah air teh tu dekat muka kawan saya ni. Dan diberitakan orang ni balik daripada haji, dia terlibat dengan kemalangan dan mati. Mungkin ada kaitan, mungkin tak ada kaitan, tapi nak ceritanya apa? Jangan buat benda-benda yang fasik. Tak tahulah kalau dia pegang kata rokok tu makruh, tapi bila orang tegur nasihat tu, at least ni kan, tak terima ke, tak payah sampai siram muka orang tu dengan air panas kan. Jadi banyaklah tuan-tuan kalau cerita pasal haji ni, pengalaman-pengalaman mereka yang berkhidmat sebagai mutawif ke apa, macam-macam style. Kadang-kadang orang yang pergi haji ni dia macam tak ada matlamat tau. Dia pergi haji untuk apa? Kalau kita faham betul-betul kita pergi haji ni, kita nak dapat haji yang mabrur apa semua, kita ada target. Macam orang puasa lah, dia nak keluar daripada Ramadan itu menjadi orang yang bertakwa, so dia akan puasa betul-betul, jaga semua adab-adabnya kan, tinggal perkara maksiat. Tapi kalau orang pergi haji sekadar nak macam janji buat, jadi macam tu lah. Okey, falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Apa fadilat dia, apa kelebihan dia dapat? Dia balik kembali seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang ni kita nak. Sepanjang kita hidup dah puluh-puluh tahun ni tuan-tuan, macam-macam dosa dah kita buat, kita nak bersih balik dosa-dosa kita macam kita baru lahir. Macam orang baru masuk Islam lah kan. Orang masuk Islam kan bersih daripada dosa. Macam itulah. Tapi bukan senang. Cerita atas kitab ni senang cakap, tapi praktiknya susah. Okey, hadis akhir tuan-tuan, masa pun lebih kurang seminit lagi. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Ini hadis yang masyhur yang kita semua dah tahu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis Abu Hurairah juga, satu umrah ke satu umrah adalah menjadi penebus dosa bagi orang yang melakukannya. Orang yang selalu pergi umrah ni, kelebihannya sekali dia pergi umrah, lepas tu dia pergi lagi, dosa-dosa kecil yang dilakukan antara dua waktu itu terhapus. Dan bagi orang yang mengerjakan haji, tidak ada balasan baginya. Kalau siapa yang mendapat haji yang mabrur, tidak ada balasan melainkan syurga. Wallahu ta'ala alam. Habis hadis berkaitan haji. InsyaAllah akan datang kita sambung pada tajuk adab bermusafir. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.